Hakim 1MDB tarik diri, Najib minta pembebasan penuh. Najib dan Zahid, punca UMNO kalah teruk. Tiba-tiba bebaskan Muhyiddin, keputusan mahkamah pelik. Jadi punca kekalahan UMNO, Zaid Hamidi digesa letak jawatan. Najib Razak memohon pembebasan penuh jika permohonannya agar Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira menarik diri daripada kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.28 bilion diterima. Pasukan pembelaan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ia antara relief yang diminta dalam permohonan agar Sequeira menarik diri yang difailkan hari ini. Pada 27 Julai lalu, pasukan pembelaan Najib berkata mereka sedang menimbang untuk membuat permohonan itu berhubung pendedahan Sequeira yang dia pernah menjadi rakan kongsi dalam firma guaman yang sama dengan Jasmine Lu, individu yang kini dalam tahanan berkaitan skandal 1MDB. Kesannya adalah apabila Yang Arif benarkan permohonan, Mahkamah Yang Mulia ini perlu membenarkan pembatalan keseluruhan prosiding 1MDB dan pembebasan permohonan Najib. Jika permohonan hakim menarik diri dibenarkan, Yang Arif perlu mengarahkan kes ini dibicarakan semula di depan Hakim Mahkamah Tinggi yang lain, kata Muhammad Syafi'i Abdullah. Ketika Sequeira bertanya kepada pihak pendakwaan jika mereka sedia untuk pengujahan permohonan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kamal Bahrin Omar berkata, ia mustahil kerana permohonan tidak diserahkan secara rasmi kepada mereka. Dia berkata mereka perlukan masa sekurang-kurangnya sehingga esok untuk bersedia dan memfailkan pengujahan lisan bagi membantah permohonan itu. Sequeira kemudian menetapkan untuk mendengar pengujahan kedua-dua pihak pada Khamis ini. Syafi'i kemudian memohon pembicaraan 1MDB ditangguhkan sementara menunggu keputusan permohonan itu. Namun Sequeira menolaknya dan mengarahkan pembicaraan diteruskan seperti biasa. Sebelum ini, bekas Gabenor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz memberi keterangan kepada pendakwaan. Hari ini dia juga dilihat berada di kandang saksi dan membuat persediaan untuk menyambung keterangannya. Sequeira adalah rakan kongsi dengan Lu dalam firma guaman Zain & Co antara 10 hingga 15 tahun lalu ketika dia masih menjadi peguam. Lu kemudian meninggalkan firma itu dan Sequeira menjadi hakim pada 2014. Selain kerjasama UMNO dengan DAP melalui Pakatan Harapan, isu Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi serta kedudukan Najib Razak yang kini beringkut di penjara memberi kesan kepada Barisan Nasional pada 6 pilihan raya negeri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil berkata, rekod UMNO menunjukkan parti itu kalah teruk dalam PRN 6 negeri apabila menang 19 daripada 108 kerusi ditandingi. Kita hanya menang 1 kerusi di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, 2 di Selangor dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kerusi lain, semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU 16, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ahli MKT itu berkata, dia telah meluahkan sebelum ini bahawa kerjasama dengan DAP adalah amat sensitif kepada akar umbi UMNO. Jika kita paksa akar umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi atau lebih teruk, mereka protes dan undi Perikatan Nasional. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini, katanya. Selain itu, kerjasama dengan DAP, Isham berkata, terdapat 2 perkara yang menyebabkan kekalahan teruk parti itu pada PRN, iaitu berkenaan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan berkaitan pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkenaan isu Presiden yang ditanya oleh akar umbi, saya telah jawab apa yang termampu di sesi-sesi dialog saya. Saya bukan orang Presiden, namun saya hormati institusi itu. Saya mohon supaya Presiden dapat berjumpa akar umbi sendiri sehingga ke peringkat bawah di akar umbi dan berdialog dengan mereka untuk menjernihkan yang keruh dan memperbaiki keadaan, katanya. Walaupun Isham tidak memperincikan atau menghuraikan isu Presiden, tetapi adalah jelas yang merujuk kepada 47 pertuduhan, pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram, membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapi Zahid. Berkenaan Najib, saya telah beberapa kali berkata bahawa jika Najib ada bersama kita berkempen, kita mempunyai peluang yang lebih cerah. Namun Najib masih di dalam penjara sudah setahun kini dan walaupun kita dalam kerajaan, belum lagi nampak keadilan untuk Najib, katanya. Menurutnya, Najib kerap berkata kepadanya bahawa dia bukan mahu kesnya digugurkan, tetapi mahu mendapat pembicaraan yang adil dan ia masih belum berlaku. Saya telah cadang supaya kerajaan membenarkan tahanan di rumah untuk Najib sementara dia menjalani proses pengampunan atau pembicaraan semula atau sebagainya. Saya harap kita melihat dan berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Kita perlu melakukan sesuatu yang drastik kerana kini kita berada di keadaan yang getir dan kritikal. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita dan perjuangan UMNO akan lenyap di bumi Allah ini. Kita perlu bangun, tambahnya. Najib sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kerana didapati bersalah dalam kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan bernilai RM42 juta.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa RM232.5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM. Ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari projek kerajaan di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masuk ke akaun parti politik mereka. Saya gesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan, sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan undang-undang, maka lebih teruklah rasuah berleluasa di negara ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Hakim Jamil juga memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sedia Berhad, Nepturi Sedia Berhad dan Memfor Sedia Berhad serta Azman Yusof bagi Parti Bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata, Mahkamah mempunyai kuasa sedia ada untuk mengetepikan atau membatalkan pertuduhan serta menggantung pertuduhan secara kekal. Mahkamah mendapati Muhyiddin dituduh dengan suatu kesalahan yang tidak diperuntukkan mengikut undang-undang. Keempat-empat pertuduhan itu cacat kerana tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM. Pertuduhan yang tidak meletakkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM adalah salah laksana keadilan. 4 kesalahan itu juga tidak mengandungi butir-butir cara kesalahan dilakukan sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ, kata hakim itu. Bagaimanapun mengulas kes itu, Isham berkata, dia amat tidak bersetuju dengan keputusan hari ini. Saya amat tidak bersetuju sebab saya dan rakyat Malaysia bayar cukai bukan untuk menteri-menteri dapat rasuah bagi kegunaan parti politik mereka. Wang rakyat dan cukai tidak sepatutnya diguna untuk tujuan ini, dan jika rasuah itu diterima untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik sendiri, ia adalah untuk kepentingan peribadi, bukan untuk kepentingan awam. Sebab rakyat mempunyai pandangan politik yang berbeza dan membayar cukai bukan untuk menaja parti politik, katanya. Ahli MKT UMNO itu juga membidas keputusan mahkamah yang didakwanya tidak adil apabila membabitkan pemimpin UMNO. Bila kena pada parti lain semua okey, rasuah 200 juta pun boleh masuk dalam akaun parti tak mengapa. Apa nak jadi negara ini? Soalnya. Timbalan pendakwa raya Wan Syahrudin Wan Ladin ketika dihubungi berkata pihak pendakwaan mempunyai arahan untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Jamil. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi sedar wujud gesaan terhadapnya supaya meletakkan jawatan dalam parti susulan prestasi UMNO yang dilihat tidak memuaskan suatu pilihan raya negeri baru-baru ini. Mengaku bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang terjadi, beliau bagaimanapun tidak membuat sebarang kenyataan mahu berundur diri atau tidak menerusi laporan The Star. Sebaliknya, beliau berikrar akan memperbaiki nasib UMNO dengan dibantu oleh kepimpinan parti. Saya sedar desakan itu wujud. Apa yang saya boleh janjikan ialah saya dengan bantuan kepimpinan parti akan melakukan lebih banyak lagi untuk mendapatkan semula keyakinan rakyat. Kami akan meneliti pendekatan dan strategi kami. Kami akan guna pakaian baharu supaya kami boleh kembali memenangi hati dan minda pengundi. Ahmad Zahid dipetik sebagai berkata, ujarnya ini bukan kali pertama seorang Presiden UMNO digesa untuk berundur. Ia pernah berlaku sebelum ini termasuk kepada Pak Lah dan juga kepada Datuk Seri Najib Razak apabila keputusan pilihan raya tidak memihak kepada kami, katanya. Selain itu, tambah Ahmad Zahid, kebertanggungjawaban terhadap prestasi parti yang lemah sewaktu PRN bukan hanya terletak di bahu beliau semata-mata tetapi juga kepimpinan UMNO yang lain. Walaupun saya bertanggungjawab di atas keputusan pilihan raya seperti yang Datuk Seri Johari Abdul Ghani tegaskan, ia sepatutnya menjadi tanggungjawab bersama kepimpinan UMNO, katanya. UMNO menerusi Barisan Nasional memperlihatkan keputusan yang teruk dalam pilihan raya di 6 negeri pada Sabtu apabila ia hanya memenangi 19 daripada 108 kerusi yang ditandinginya. UMNO juga kehilangan semua kerusi yang ditandinginya di Terengganu dan Kedah dan hanya menang 2 di Pulau Pinang dan Selangor serta 1 di Kelantan walaupun mengekalkan rekod yang baik di Negeri Sembilan dengan 14 kerusi.